Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di dalam video ini kami akan membincangkan mengenai isu-isu konflik kesepaduan nasional di Malaysia. Definisi konflik. Konflik mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat bermaksud perselisihan atau pertentangan individu, idea, kepentingan dan lain-lain. Suasana di Malaysia. Malaysia sejak dahulu lagi berada dalam keadaan ketegangan yang stabil, yang bermaksud kita telah hidup dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh pelbagai percanggahan, tetapi kita juga telah berjaya menyelesaikan sebahagian besar daripada masalah-masalah percanggahan terbabit melalui proses rundingan yang berterusan untuk mendapatkan kata sepakat, dan kadangkala proses itu sendiri menjadi satu penyelesaian. Punca dan kesan konflik. Konflik kebiasaannya berpunca daripada isu-isu sensitif, iaitu isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, penulisan dan literatur, rasisme dan seumpamanya. Isu-isu sensitif boleh menggugat perpaduan dan kesepakatan antara kaum, mewujudkan huru-hara dan ancaman ketenteraman awam, mencetuskan konflik antara agama, mewujudkan suasana prejudis, prasangka dan hubungan tidak baik antara kaum. Peristiwa-peristiwa yang mencetus konflik perpaduan masyarakat di Malaysia. Peristiwa pertama, 13 Mei 1969. Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 merupakan kemuncak kepada masalah perpaduan di negara kita. Pada tarikh tersebut telah berlaku satu rusuhan kaum yang meragut banyak nyawa serta harta benda. Tragedi ini mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Semasa kempen pilihan raya tersebut, ahli politik terutamanya Parti Pembangkang telah membangkitkan isu-isu sensitif berkaitan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah menimbulkan perasaan perkauman dan syakwa sangka. Tambahan lagi, antara punca terbesar yang membawa kepada peristiwa 13 Mei ini ialah perarakan kemenangan Parti Pembangkang. Semasa perarakan di jalan-jalan raya sekitar Kuala Lumpur tersebut dilakukan, penyokong pihak pembangkang telah mengutuk dan menghina orang Melayu. Tercabar dengan tindakan itu, orang Melayu juga turun untuk berarak. Maka dari situlah bermulanya pergaduhan, pembunuhan dan pelbagai jenis harta benda telah dirosakkan. Peristiwa kedua, kes kematian Muhammad Adib. Antara isu lain yang mencetuskan konflik perpaduan di Malaysia ialah kes kematian Muhammad Adib. Pada tanggal 26 November 2018, satu rusuhan telah berlaku berhubung isu pemindahan tapak kuil Sri Mahamariaman di USJ 25 Seafield, Subang Jaya. Kejadian ini telah mengakibatkan kerosakan harta benda awam dan ramai individu yang tercedera. Di dalam kejadian ini juga, Muhammad Adib yang merupakan salah seorang anggota bombah yang ditugaskan untuk mengawal keadaan tersebut telah diserang dan dipukul sehingga parah. Ekoran daripada kejadian itu, isu perkauman telah tercetus di antara kaum India dan Melayu. Kemarahan orang Melayu membara apabila pihak kuil mengeluarkan kenyataan berputar belit yang mendakwa Muhammad Adib parah akibat kemalangan jalan raya. Kemudiannya pada 17 Disember 2018, Muhammad Adib telah mengembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara setelah 21 hari dirawat. Sehingga ke hari ini, kes kematian Muhammad Adib masih belum mendapat keadilan yang sewajarnya. Peristiwa ketiga, kluster COVID-19. Selain itu, peningkatan jumlah pesakit COVID-19 di Malaysia yang pada awalnya berpunca daripada sebuah perhimpunan jemaah tabligh atau lebih dikenali sebagai kluster Seri Petaling merupakan salah satu isu yang telah menggugat kesepaduan masyarakat di negara ini. Antara isu lain termasuklah kluster persidangan gereja yang timbul akibat daripada berkumpulnya penganut agama Kristian di sebuah gereja yang bertempat di Kuching, Sarawak. Faktor media sosial memburukkan lagi isu ini. Hal ini kerana penggunaan media sosial pada hari ini yang dapat diakses tanpa sepadan membolehkan semua lapisan masyarakat saling berhujah tanpa menghiraukan sensitiviti suatu kaum atau agama. Tambahan pula,
Impak dari munculnya kluster tersebut, timbullah pembincangan hangat yang mana masyarakat saling salah menyalahkan antara satu sama lain serta membalikkan kebencian terhadap suatu agama atau kaum. Penutup. Kesimpulannya, bagi mengelakkan konflik berlaku dan dalam usaha membentuk kesepaduan nasional di Malaysia, kita sepatutnya mempunyai semangat penerimaan dan rasa hormat yang tinggi antara kaum dan agama. Hubungan baik dalam masyarakat berbelah bangsa juga adalah tidak wajar dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda peribadi atau kelompok tersendiri. Oleh itu, setiap individu haruslah mempunyai pemahaman yang baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian.